Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi surau, seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu. Walaupun jika diikut kepada poster iklan yang disediakan, sesi bersama penulis. Dan walaupun pengajian bersama dengan saya dilakukan adalah menggunakan Kitabul Kabair, kitab yang menceritakan dan menghimpunkan berkenaan dengan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Cuma pada malam ni pertemuan kita agak istimewa dan berbeza, kerana saya diminta untuk menyampaikan sedikit perkongsian berkenaan dengan buku yang saya tulis. Dan buku tersebut sebenarnya adalah buku pertama saya tulis sepanjang hidup saya ini. Dan saya harap mudah-mudahan ia bukan buku yang terakhir, tetapi ia buku yang pertama, insya-Allah. Dan juga ada baki-baki yang seterusnya. Oleh kerana stok ataupun naskah yang berada pada saya ni tak begitu banyak, hanya ada beberapa sahaja. Jadi saya juga tidak boleh untuk membawa banyak naskah pada malam ini, dan hanya ada 5 sahaja yang sempat dibawa. Dan buku tersebut, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, jika ada di tangan tuan-tuan itu, ia berjudul 34 seni mencapai kemustajaban doa. 34 seni mencapai kemustajaban doa. Jadi saya nampak tuan-tuan semua telah tahu teras utama perbahasan buku tersebut adalah berkaitan dengan ibadah yang utama di dalam agama kita ini, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah memberikan penekanan terhadap ibadah doa ni. Yang pertamanya Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu dia berkata, membawa erti Allah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, nescaya aku mustajabkan doa kamu. Daripada ayat tersebut kita dapati bahawasanya, pertama,
Allah ni dia memerintahkan kita untuk berdoa kepada dia. Ud'uni. Maknanya apa? Doa hanya ditujukan kepada Allah. Kerana doa adalah ibadat. Dan ibadat ni tidak lain dan tidak bukan hanya ditujukan kepada Allah. Itulah intipati ikhlas. Itulah intipati ikhlas. Kita sebut dalam Quran Allah kata apa? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dalam surah Al-Bayyinah itu. Kita tak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas kepadanya semata-mata. Jadi bila kita diperintahkan untuk ibadah hanya semata kerana Allah, dan Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu sendiri adalah ibadah, maka doa hanya ditujukan kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Di sini adalah ayat yang menentang kefahaman salah sebahagian kelompok umat Islam yang jahil apabila mereka meminta kepada selain Allah. Mereka minta kepada selain Allah. Atas pelbagai alasan. Sebahagian mereka minta kepada orang yang dah mati pun. Mereka pergi ke kubur. Mereka kata tolong kami kepada orang yang telah mati yang berada dalam kubur. Yang mana dia itu sudah tidak boleh memberi manfaat dan tidak juga boleh memberi mudarat. Tetapi ada sebahagian masyarakat umat Islam ini, dia tak minta kepada Allah. Sedangkan Allah maha mendengar dia. Dan Allah maha hidup. Tapi dia minta kepada orang yang telah mati. Atas alasan ni kubur wali Allah. Contoh. Atas alasan ni kubur ulama. Atas alasan ni kubur Nabi. Kita kata tidak betul. Tidak ada perintah agama untuk kita berdoa meminta kepada orang-orang yang telah mati. Hatta siapa pun kedudukannya semasa hayat dia. Dia wali ke? Dia ulama ke? Dia sekian tuan guru ke? Dia anbiya ke? Kita tak boleh meminta kepada dia. Sebaliknya kita hanya meminta kepada Allah. Seperti Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan yang keduanya, ini juga isyarat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kul, katakan wahai Muhammad, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad bahawasanya salatku, ibadahku, hidup aku, mati aku, keseluruhannya hanyalah semata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi maknanya di sini adalah teras utama perkataan wa qala rabbukum ud'uni, berdoa hanya semata kerana Allah. Ditujukan kepada Allah. Hanya minta kepada Allah. Dan Allah, dia bukan sahaja dan bukan semata dia perintahkan kita untuk berdoa. Dalam masa yang sama dia bagi jaminan dia akan mustajabkan doa tersebut. Minta pada manusia, manusia tak jamin dia akan bagi. Macam kita minta kepada kawan kita. Tolong bagi RM50. Dia tak ada jaminan dia boleh bagi kepada kita RM50 yang kita minta daripada dia. Dia tak boleh bagi. Dia mungkin boleh bagi tapi tak ada jaminan dia akan bagi. Dia kata okey, tengoklah kalau aku ada duit aku bagilah. Tapi boleh jadi bila dia ada duit pun belum tentu dia bagi. Tak ada jaminan. Tapi Allah, mintalah apa sahaja hajat kepada dia, dia akan bagi jaminan. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku mustajabkan. Dan ada satu lagi ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Allah menceritakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, apabila hamba-Ku wahai Muhammad bertanyakan kepada kamu tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sekiranya hamba-hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku ni, tentang Allah, maka Allah suruh Nabi bagi jawapan, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini maha dekat. Allah kata,
Aku ni dekat. Jadi bila Allah ni dekat, apa yang patut kita buat bila kita dekat dengan dia? Ujibu da'watad da'. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, Allah kata. Sahut panggilan aku. Wal yu'minu bi. Beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, Allah kata. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahmatullahi alaih, menukilkan sebuah riwayat bahawasanya ada kelompok umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya satu soalan kepada Nabi. Mereka kata, Aina Allah? Aina Allah? Di manakah Allah? Maka turunlah ayat ni. Turunlah ayat tersebut. Iaitu mereka tanya tentang Allah, mereka tanya Allah ni mana? Maka Allah kata, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, bagi tahu aku ni maha dekat. Aku maha dekat. Jadi dengan dekatnya Allah kepada kita ini, maka bila kita berada pada hubungan tersebut yang dekat, yang hampir dengan Allah, apa yang patut kita buat? Doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Tapi berdoa ni, dia ada seni dia. Dia ada seni. Maknanya dalam bahasa Arab, dia sebut dia ada fiqh dalam doa. Fiqh. Al-fiqhu ni, kefahaman yang mendalam. Al-fahmu ad-daqiq, kefahaman yang mendalam. Itu makna fiqh. Jadi kita katakan seseorang itu faqih. Faqih ni, dia lagi tinggi daripada fahim, contoh. Orang yang faham dan orang yang faqih, yang lebih tinggi ilmunya adalah orang yang faqih di sisi Allah. Kefahaman yang mendalam. Iaitu kefahaman yang mendalam terhadap apa? Terhadap agama. Jadi inilah yang disebut sebagai fiqhud du'a. Fiqh dalam berdoa, seni dalam berdoa, yang mana kita katakan kalau kita raikan seni-seni yang kita nak sebutkan ini, maka sudah pasti kita mencapai dan menggapai kemustajaban doa insya-Allah. Jadi sebab itulah orang kata asas dan sebab kenapa saya menulis buku tersebut. 34 seni mencapai kemustajaban doa. Dan buku ni, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang sangat mudah. Ia tidak ada bahasa bombastik. Ia tidak ada bahasa-bahasa yang kita sendiri sukar nak memahaminya. Tapi siapa sahaja dia, orang lelaki ke, orang perempuan, dewasa ke, remaja ke, kanak-kanak ke, apa sahaja latar belakang pendidikannya, belajar agama atau tidak belajar agama, dia baca buku ni, dia boleh faham insya-Allah. Dan yang penting lebih utama daripada kefahaman adalah setelah pembacaan kita amalkan. Ini yang paling penting. Kerana setiap kita ini sebagai Muslim, kita melazimi doa hari-hari. Kita melazimi doa secara harian. Jadi bila kita berdoa, kita kena tahu di sebalik ibadah tersebut, macam mana seni nak mencapai kemustajaban doa. Jadi saya ceritakan secara asasnya ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertamanya yang berkaitan dengan tempat. Yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua, yang berkaitan dengan masa. Yang ketiga, yang berkaitan dengan individu. Dan yang keempat, yang berkaitan dengan perbuatan tertentu. Jadi 4 perkara ini disebutkan. Dan seolah-olah 34 seni yang saya kongsikan tersebut, keempat-empat perkara ni mencakupinya. Keempat-empat perkara yang saya sebut, masa, tempat, individu, perbuatan tertentu, ada dalam salah satu daripada 34 seni tersebut. Mungkin ada sebahagian bertanya, kenapa 34 bukan 35?
Yang tu kita katakan tidak semestinya hanya ada 34 sahaja seni. Bahkan banyak lagi seni. Mengikut kefahaman para ulama' yang berbeza-beza. Setiap ulama' kefahamannya berbeza-beza. Jadi mereka datangkan dengan seni-seni yang berbeza untuk meraih kemustajaban doa. Jadi kita ambil contoh beberapa sahaja. Yang pertama, yang saya katakan tadi, meraihkan tempat. Meraihkan tempat. Allah ni subhanahu wa ta'ala, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68, Allah menyatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah ni dia ciptakan apa sahaja yang dia kehendaki dan dia lakukan pemilihan. Dia lakukan pemilihan. Daripada ayat tersebut, ayat ke-68 daripada surah Al-Qasas, ada dua sifat perbuatan Allah. Sifat dalam bahasa Arab disebut sebagai sifat fi'liyah bagi Allah. Allah ni dia ada sifat zatiyah, sifat zat dia, dan dia ada sifat fi'liyah dia, sifat perbuatan dia. Dan dalam ayat tersebut sahaja ada dua sifat perbuatan Allah. Yang pertamanya, khalaqa, Allah menciptakan. Allah maha mencipta. Dia al-khaliq, dia maha mencipta. Yang keduanya apa? Ikhtara, Allah melakukan pemilihan. Allah melakukan pemilihan. Al-ikhtiyar. Ikhtiyar adalah pemilihan. Jadi apabila Allah cipta satu-satu makhluk, maka Allah pilih makhluk tersebut. Kita ambil contoh mudah. Allah cipta tempat. Semua tempat atas muka dunia ni semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi persoalan, adakah setiap tempat tersebut sama mulianya di sisi Allah? Jawapannya tidak. Macam kita kata, kita punya surau ni. Surau Al-Jalil contoh. Jalil tu sendiri maknanya mulia. Walaupun saya tak tahu, mungkin ada kaitan dengan Bukit Jalil, nama orang. Tapi kita katakan Al-Jalil adalah part of nama Allah. Sebahagian daripada nama Allah Al-Jalil yang maha mulia. Surau kita ini dan tandas sebelah surau contoh. Adakah sama mulia di sisi Tuhan? Kita kata tak sama. Kawasan sama. Kawasan sama. Kalau macam contoh ada orang dalam bilik air, tengah melabuk, tiba-tiba ada orang call dia. Dia berangkat. Orang tanya, awak kat mana? Saya kat surau, nampak. Padahal dia kat bilik air. Tapi nak menggambarkan, yang ni tempat yang baik. Dia berada dalam tempat yang baik. Tetapi, dari sudut nilaiannya di sisi Tuhan tak sama. Sebab itu dalam kategori masjid, kita maklum ada hadis yang menceritakan salat dalam Masjidil Haram tu lebih besar pahalanya berbanding salat di masjid lain. Salat di dalam Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah lebih utama dan besar pahalanya berbanding salat masjid-masjid yang lain. Kenapa berbeza? Kerana Allah pilih. Allah pilih tu maknanya Allah muliakan. Tempat tu lebih daripada tempat-tempat yang lain. Sebab itu Nabi SAW sebut, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Salat dalam masjidku ini, kata Nabi, masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah, ala sakiniha afdalus salati wassalam itu, salat dalam masjid Nabi melebihi 1000 kali ganda berbanding salat di dalam masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram 100,000 kali ganda melebihi masjid-masjid yang lain. Jadi nampak, salat ibadah yang sama, rakaat yang sama, waktu salat yang sama, dengan syarat dan rukun-rukun salat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, tetapi pahala berbeza. Kerana apa? Berbeza tempat. Tempat ni Allah muliakan dan tempat ni tak disebutkan fadilat tentang kemuliaannya di sisi Tuhan. Jadi sudah pasti kalau kita salat dalam tempat yang lebih Allah muliakan, seperti Masjid Haram, seperti Masjid Nabi, seperti Masjidil Aqsa, pahalanya lebih besar. Jadi di situ juga tempat-tempat yang Allah lebih muliakan, sudah pasti di sana lebih mustajab kalau kita berdoa kepada Allah. Itu maksud saya. Lebih mustajab, kalau orang kata, yang mana lebih mustajab? Doa di rumah kita atau doa dalam masjid? Sama.
Pertama kita kata dua-duanya Allah dengar. Allah ni maha dengar. Kita salat di rumah pun Allah dengar. Dalam bilik yang gelap, pada kegelapan malam, pada pukul 3-4 pagi pun Allah dengar. Tetapi kalaulah ibadah yang sama, doa, dilakukan di dalam masjid, lebih Allah dengari. Kerana ini tempatnya, ini rumah Allah. Jadi lebih Allah dengar dan lebih Allah, orang kata, mustajabkan. Jadi sebab itu ini yang saya maksudkan dengan kita meraihkan tempat. Tetapi macam saya katakan, inilah juga adat para ulama kita. Adat para ulama. Saya masih ingat masa saya berkhidmat dengan mantan mufti wilayah persekutuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, hafizahullah. Saya tak pasti tuan-tuan kenal ke tidak beliau, tapi mungkin ada yang kenal. Cuma saya nak sebut, masa saya berkhidmat dengan beliau dahulu, beliau pernah sebut satu benda yang saya ingat. Dia kata, Ana sekarang ni ada masalah sikit, dia kata. Jadi dia kata, Ana nak pergi Mekah esok, dia kata. Contoh. Lepas tu dia kata, Ana tengok, dia kata. Ana tu saya. Dia kata, saya tengok ulama-ulama ni ada masalah je pergi Mekah. Ada hajat pergi Mekah. Walaupun kita kata doa di Malaysia pun Allah dengar. Bukan Allah tak dengar. Tapi ini warisan. Dan orang kata adab ataupun tradisi ulama-ulama kita. Mereka ada hajat. Mereka ada masalah dalam kehidupan. Pergi Mekah. Doa kepada Allah depan Kaabah. Kerana apa? Kerana nak meraih kemustajaban yang lebih. Betul, Allah dengar doa kita di Malaysia. Tapi kalau kita lakukan di sana, maka lebih mustajab doanya. Tapi kadang-kadang, ialah bagi orang yang ada ke harta yang lebih, ini adalah satu keutamaan. Dia bila-bila pun dia boleh pergi. Umrah, nak pergi umrah, nak berdoa kepada Allah. Tapi Alhamdulillah, kebiasaannya bila mereka balik daripada Mekah, atas urusan tu, masalah tu diselesaikan. Hajat tu berjaya diperoleh atau ditangani. Sebab apa? Sebab berdoa di tempat yang Allah berkat. Dalam masjid, di Masjidil Haram pula. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah meraihkan masa. Meraihkan masa. Sebagaimana tempat adalah makhluk yang Allah cipta, masa juga adalah makhluk. Masa ni makhluk. Sebab tu Allah bersumpah wal asr, demi masa. Allah ni dia tidak akan bersumpah dengan nama dia sendiri. Dia tak pernah bersumpah dengan nama dia. Tuan-tuan takkan jumpa dalam Quran War-Rahman War-Rahim ke? Tak ada. Yang ada apa dia? Sumpah Allah hanyalah dengan nama makhluknya. Dengan makhluknya. Allah bersumpah Wat-Tur wa kitabim mastur. Dengan bukit Tur Sina. Bukit itu makhluk Allah. Allah bersumpah Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Asy-syamsu adalah makhluk Allah, matahari. Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia menutupi kegelapan siang, dia menutupi siang dengan kegelapannya. Wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah wan najmi idza hawa, dengan bintang. Allah bersumpah bintang apabila ia muncul. Jadi ini bintang, malam, matahari, bukit Tursina, semuanya adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Jadi Allah bersumpah wal asr. Maka al-asru adalah masa. Jadi masa ni makhluk. Jadi bila masa makhluk, tuan-tuan kaitkan dengan ayat surah Al-Qasas ayat 68 tadi, Allah cipta apa sahaja yang dia kehendaki dan dia lakukan pemilihan. Jadi bila kita kata masa adalah makhluk, maka masa juga ada masa-masa yang dipilih oleh Allah. Dan menjadikan masa-masa tersebut lebih dimuliakan di sisi Tuhan berbanding masa-masa yang lain. Sebab itu kita katakan dalam seminggu contohnya, adakah setiap hari sama mulia di sisi Tuhan? Tak sama. Hari yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam adalah hari apa? Hari Jumaat. Maknanya ibadat yang kita lakukan dalam hari Jumaat lebih besar pahalanya. Jadi kalau ada orang dia nak berdoa pada hari Sabtu, dengan dia berdoa pada hari Jumaat, kalau dia meraihkan hari Jumaat untuk berdoa, lebih mustajab doa dia. Dia lebih mustajab berbanding hari Sabtu. Walaupun hari Sabtu pun Allah dengar. Tapi kerana kita meraihkan masa-masa yang Allah muliakan. Masa yang lebih Allah muliakan. Jadi itu masa. Dan kita ini hidup
di dalam dimensi masa. Kita ada saat ke minit, minit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan dan bulan kepada tahun. Kita hidup dalam perkara itu. Jadi sebab itu dalam setahun pun Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak berapa bulan? 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12. 12 ni 12 bulan. Fi kitabillah, yang termaktub di dalam lauh mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Sekarang ini kita berada dalam bulan Zulqa'dah ni. Orang kita sebut Zulqa'dah. Jadi kita katakan kita malam ni dah masuk kepada malam yang ke-17 daripada bulan Zulqa'dah. Hari ni 16 Jun bersamaan dengan 16 Zulqa'dah 1443 Hijrah. Jadi malam ni maghrib tadi telah pun masuk kepada malam yang ke-17. Jadi ia juga bulan haram, Allah muliakan. Dan bulan depan, bulan Zulhijjah pun adalah bulan haram. Bulan selepasnya, bulan Muharram pun adalah bulan haram juga. Jadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 4 bulan yang Allah lebih muliakan. Jadi sebab itu orang yang berdoa dalam bulan-bulan ini lebih dimustajabkan. Doanya berbanding doa pada selain bulan ini. Seperti Syawal contohnya. Seperti Rejab. Saya minta maaf, seperti Sya'ban, kerana Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram. Jadi ini menunjukkan bahawasanya antara seni kita ini dalam mencapai kemustajaban doa adalah dengan cara kita meraihkan masa-masa yang tertentu. Yang ketiganya adalah individu. Individu ni maknanya apa? Ada satu seni dalam berdoa ni, namanya disebut sebagai tawassul. Tawassul ni apa makna dia? Daripada perkataan al-wasilah. Wasilah ni adalah alat untuk menyampaikan kita kepada destinasi kita. Destinasi kita masjid. Wasilah kita nak sampai ke masjid naik kereta. Itu wasilah. Jadi tawassul adalah perbuatan kita menjadikan sesuatu sebagai wasilah kita ni dalam mencapai kemustajaban doa. Itu makna dia. Kita jadikan sesuatu. Lahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Al-asma'u al-husna. Fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan yang keduanya adalah tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amal saleh. Dan dalilnya adalah hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim berkenaan dengan 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua tersebut. 3 orang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang terperangkap dalam gua tersebut pada ketika mereka bermusafir. Dan hadis itu panjang, saya tak berniat nak sebut. Cuma yang saya nak sebut adalah tawassul yang ketiga. Iaitu tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Yang dah mati tu tidak perlu. Walaupun ada sebahagian masyarakat kita lakukan dan kita tak nafikan memang ada pandangan tersebut. Cuma yang lebih selamat dan lebih utama adalah kita bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Apa makna tawassul dengan doa orang saleh? Contoh. Kita jumpa dengan mana-mana orang saleh, ahli ibadat. Para ulama contohnya. Kita pergi kepada dia, kita kata, Ustaz, tolong doakan saya ni dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Contoh. Kita boleh berdoa sendiri. Tapi kita jadikan ustaz tu sebagai wasilah kita.
tuan guru tu, syekh tu, ulama tersebut, ahli ibadah tu, kita jadikan beliau sebagai wasilah. Jadi dia pun doa kepada Allah. Dan ini amat berlaku pada zaman dahulu. Ada seorang ulama tabi'in, namanya Muhammad bin Wasi' al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dia ni hadirin dan hadirat, kalau tuan-tuan lihat dalam sebuah kitab namanya Siyaru A'lamin Nubala, ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Pada biografi dia, dia ni pemerintah amat sayang kepada dia. Pemerintah amat sayang kepada dia. Satu hari, berlaku peperangan dan umat Islam pergi berperang. Semua bala tentera ada di medan masing-masing. Yang kawan ni di penjuru kanan, yang kawan ni di tengah, yang kawan ni di kiri. Biasa peperangan melibatkan pelbagai penjuru, pelbagai wing. Jadi dia ni bukannya tentera, dia ulama, orang soleh, ahli ibadat, wara'. Tapi panglima angkatan tentera pada waktu itu, kalau kita boleh namakan sebagai PAT tu, dia tanya, mana Muhammad bin Wasi'? Mana dia Muhammad? Padahal orang lain, tentera lain semua dengan senjata masing-masing, semua dengan alatan ketenteraan masing-masing. Yang dia ni tak ada bawa apa dia. Tapi yang dia bawa satu apa dia? Dia ada doa. Dia ada doa. Jadi panglima angkatan tentera tu dia kata, demi Allah, dia kata, wallahi, dua tangan Muhammad bin Wasi' yang menadah ke arah langit berdoa kepada Allah, itu lebih aku cintai berbanding semua alatan ketenteraan yang ada pada tentera-tentera dia. Kenapa? Kerana doa dia mustajab. Jadi supaya dia mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan kemenangan pihak pada waktu itu. Jadi ini yang kita katakan memanfaatkan individu, memanfaatkan individu. Jadi selain daripada itu, kita juga boleh manfaatkan ibu bapa kita contoh. Kerana doa mereka berdua ni mustajab. Ada Nabi SAW sebut dalam hadis, 3 doa yang tidak ditolak atau 3 doa yang mustajab. Da'watul walid liwaladih. Doa al-walid. Walid ni siapa dia maksud dia? Bapa, ayah. Sebab tu sebahagian kita panggil ayah dia walid. Da'watul walid liwaladih. Doa seorang ayah untuk anak dia. Jadi mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bapa-bapa, ayah-ayah yang ada anak, dia kena selalu doakan anak dia. Kena selalu doakan. Doakan kesejahteraan dunia akhirat. Untuk manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kena selalu doakan. Doa ibu bapa ni mustajab. Satu lagi doa mak. Doa mak ni sangat mustajab. Dalam buku tersebut, saya kongsikan kisah yang berlaku antara Al-Imam Al-Bukhari dengan ibunya. Al-Imam Al-Bukhari dengan ibunya. Bahawasanya Al-Bukhari, siapa tak kenal Al-Bukhari? Ulama besar hadis, disifatkan sebagai Amirul Mu'minina fil hadis. Dia ni adalah tokoh besar dalam bidang hadis, penulis kitab paling sahih selepas Quran, Sahihul Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dia lahir pada tahun 194 Hijrah dan wafat pada tahun 256 Hijrah pada pertengahan kurun yang ketiga Hijrah. Jadi Al-Bukhari ni, rupanya semasa dia kecil, dia lahir normal. Dia lahir normal. Maknanya panca inderanya semua elok. Sampailah kepada satu peringkat, Allah uji dia ni dengan buta mata dia. Buta mata dia. Tapi bila dia buta, yang paling sedih dengan perkara itu adalah mak dia. Mak dia. Jadi mak dia pun menangis dan berdoa kepada Allah. Dua benda ni mak dia buat. Nangis, doa. Nangis, doa. Jadi bila satu malam tu, mak dia ni bermimpi. Mak dia bermimpi. Kisah ni masyhur. Dalam mimpi tersebut, diriwayatkan atau dikatakan bahawasanya yang datang dalam mimpi itu adalah Nabi Ibrahim AS. Sebahagian riwayat hanya sebut lelaki saja. Tapi sebahagian riwayat kata Nabi Ibrahim yang datang. Lalu apa kata Nabi Ibrahim dalam mimpi tersebut kepada mak Imam Bukhari ni? Ya hadhihi. Ya hadhihi. Wahai si fulanah. Qad raddallahu basara ibnik. Likas ataupun bikasrati atau likasrati bukaik. Atau likasrati du'aik.
Dia kata, wahai si fulanah, Allah telah mengembalikan penglihatan anak kamu disebabkan banyaknya doa kamu dan disebabkan banyaknya tangisan kamu. Dia banyak menangis, dia banyak berdoa dan akhirnya nampak. Esok pagi dia bangun, dia pergi cek Al-Bukhari dan Al-Bukhari Masya Allah dan Subhanallah celik penglihatan. Mata dia kembali melihat dan tidak buta dan buta tersebut dihilangkan. Ini berkat doa siapa dia? Mak. Ini meraihkan individu. Meraihkan individu. Sebab tu kita kalau ada hajat tertentu, minta mak doa. Kadang mak ni pun, kadang dia doa ni, waktu itu terus doa. Dia tak syarat nak kena ambil wuduk dulu, tak syarat nak kena duduk betul-betul ke nak pakai tudung ke apa, tidak. Doa pada Allah Ta'ala. Bila berdoa mustajab doa tersebut. Ini seni dia. Ini kita meraihkan seni. Dan yang terakhirnya hadirin dan hadirat, saya katakan tadi adalah meraihkan ataupun perbuatan dan keadaan yang tertentu. Perbuatan dan keadaan yang tertentu. Setelah yang pertama adalah meraihkan tempat. Keduanya meraihkan masa. Ketiganya meraihkan individu. Dan yang keempatnya adalah melakukan perbuatan dan keadaan yang tertentu. Ini salah satu seni dalam mencapai kemustajaban doa. Contohnya apa? Meraihkan doa semasa bersujud. Sujud ni perbuatan. Sujud ni perbuatan. Jadi semasa kita sujud dalam salat, baik salat fardu atau salat sunat, baik salat berjamaah atau salat bersendirian, manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Kerana itu waktu mustajab doa. Dan disebut dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a. Keadaan paling dekat, paling hampir seseorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajid. Dan huruf waw di situ adalah wawul hal, waw al-hal. Terjemahannya dalam keadaan dia sedang bersujud. Hal ni kan keadaan. Jadi wahuwa sajid, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika dia sedang bersujud. Tengok Nabi kata apa? Maka perbanyakkan doa. Maknanya apa? Bila kita dekat dengan Allah, minta. Sebab kita dah dekat. Kalau contoh kita ni, tu yang timbul istilah orang kata kroni tu. Sebab bila dia dekat, dia minta. Bila dia dekat, dia minta. Kita pun macam tu juga. Macam contoh, sana supaya dapat pergi haji pada tahun tersebut. Jadi dia tak payah nak menunggu lama. Dan kita pula memang duit kita ada, kita sihat. Ke apa dia ke, duit dah habis ke apa dia ke. Jadi tahun ni kita dah ada duit, dah sihat. Jadi kita kebetulan ada hubungan yang baik dengan orang yang berkuasa berkait dengan isu-isu pengurusan tabung haji. Jadi takkanlah kita kata bila kita rapat dengan contoh menteri agama ataupun pengurusi tabung haji katakan. Takkan kita kata kepada dia, YB, tolong belanja saya KFC satu. Dia dekat dengan orang tu dan dia rapat, tapi dia minta KFC je. Buat apa? Tetapi kalau berjamaah tidak. Tambahan kalau imam dah bangun, dia masih duduk sujud lama lagi. Yang ni tak dibenarkan. Makruh di sisi para ulama. Jadi sebab itu kerana apa? Kerana innama ju'il imamu liyu'tamma bih, kata Nabi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam dah bangun, hang tak bangun lagi. Tak ikut imam lah tu. Jadi sebab itu kalau nak lama-lama dalam doa ketika sujud adalah di luar salat berjamaah. Yang tu tak apa. Jadi pada waktu itu, sebahagian orang dia kata, yang doa mustajab ni pada sujud yang terakhir. Kita kata tak tepat. Kita kata tidak tepat. Bahkan doa mustajab pada setiap sujud. Pada setiap sujud. Wa bihamdih. Dan kata Nabi, wa ammas sujud. Adapun ketika sujud, fajid. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan ketika sujud, dia begini. Tuan-tuan nak baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian doalah. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Contoh.
Ataupun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ataupun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun ayat Quran, tapi kita baca dengan niat doa. Ketika apa? Sujud. Ataupun kalau tuan-tuan, Rabbighfirli wa liwalidai, cukup. Ketika sujud tadi, Rabbighfirli wa liwalidai. Ya Allah, ampunkan aku dan dua ibu bapa aku. Itulah hajat besar kita. Allah ampunkan kita dan Allah ampunkan ibu bapa kita yang merupakan sebab utama kita wujud atas muka bumi. Kalau tak ada ibu bapa kita, macam mana nak wujud? Kita pun boleh jadi tak wujud tanpa ketetapan dan ketentuan Allah. Tapi ada asbabnya asbab. Oleh kerana itu, kita mendoakan pengampunan Allah untuk kita dan akhirah wasir